A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat kurniaan Allah SWT kepada kita yang sangat banyak, kan? Dan kalau kita nak hitung nikmat Allah Taala kepada kita ni, memanglah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau sekali kamu nak hitung nikmat Allah Taala, memang tidak akan terhitunglah, kerana banyaknya nikmat Allah SWT berikan kepada kita. Tetapi nikmat Allah SWT ni, tuan-tuan sahabat-sahabat yang berhormat Allah SWT, kita tak akan rasa ianya satu nikmat kalau kita tidak memikirkannya dan mentadabburnya, menilainya dan menghargainya. Okay, sebab apa yang kita lalu hari ini kita rasa macam benda biasa. Bangun pagi, kita boleh bangun, kita tak rasa itu nikmat Allah. Sedangkan nikmat bangun daripada tidur ni satu nikmat. Sebab ramai juga yang tidur terus, tak bangun-bangun dah, kan? Mana kita bangun, itu adalah satu nikmat Allah SWT kepada kita, yang menghidupkan kita kembali selepas kita ditidurkan. Secara umumnya dimatikan untuk sementara, kan? Dihidupkan kembali. Kemudian kita mampu makan, minum. Kita berada dalam keadaan yang sihat, ya? Keadaan kita tenang, tidak ada kekacauan, tidak ada peperangan, tidak ada orang kata gempa bumi seperti yang berlaku dekat Syria, yang berlaku dekat Turki, kan? Yang menelan, yang mengorbankan nyawa sekarang ni lebih 20,000 tak salah, lebih 20,000 meninggal dunia, tuan-tuan sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah Taala daripada segala benda tu. Jadi semua itu adalah nikmat Allah SWT yang kadang-kala kita tidak menghargainya. Jadi kita kena renung, kita tengok diri kita, kita tengok sekeliling kita, tengok keluarga kita, tengok nikmat-nikmat Allah Taala berikan, barulah kita dapat rasakan bahawa itu adalah nikmat Allah Taala, dan daripada situlah kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi selagi mana kita tak rasa satu benda kurniaan Allah Taala itu sebagai nikmat, maka selagi itulah kita payah nak bersyukur kepada Allah SWT. Dan kemuncak segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita adalah iman. Okay? Sebab iman ni bukan semua orang dapat. Iman bukan semua orang dapat. Selalu saya ulang fakta ni. Penduduk dunia sekarang ada, biasa sebut 7 bilion. Sekarang ni ada lebih kurang 8 bilion penduduk dunia keseluruhannya. Yang beriman kepada Allah SWT hanya sekitar 2 bilion seluruh umat Islam. Artinya ada 6 bilion lagi manusia yang kufur kepada Allah SWT. 6 bilion lagi manusia tidak dipilih oleh Allah SWT untuk jadi orang yang beriman. Kita ni terdiri daripada 2 bilion yang sedikit. Mana 1/4 saja daripada penduduk dunia ni beriman kepada Allah SWT, dan lebih ramai 3/4 lagi tidak beriman. Begitulah kedudukan kita hari ini, tuan-tuan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Taala di atas nikmat ini. Okey. Baik. Itu mukadimah dia. Malam ni kita cerita tajuk yang masih kita berbincang daripada buku tebal ni. Saya tunjuk buku ni, tuan-tuan. Ni buku dia besar, Encyclopedia Solat. Walaupun namanya Encyclopedia Solat, dia tak cerita pasal solat saja. Dia cerita hukum hakam yang berkaitan dengan solat. Okey, malam ni kita nak cerita pasal pelik sikit bunyi, jangan terkejut, tuan. Cerita pasal haid.
Tahu haid tuan-tuan? Ni cerita orang perempuan lah. Tapi walaupun kita tidak orang perempuan, kebetulan ada orang perempuan dan kita lelaki, tak mengapa. Kerana haid ini adalah satu ilmu yang berkait rapat dengan diri kita. Okey. Artinya proses kita dilahirkan ke dunia ni oleh Allah, oleh mak kita dulu, antaranya ada kaitan dengan haid ini, putaran yang berlaku pada ibu-ibu kita. Dan daripada situlah nanti kita baca secara detailnya, antara prosesnya yang berlaku kepada seorang wanita, setiap bulan dia akan datang haid itu. Jadi kalaupun bukan untuk kita, sebab orang lelaki tak ada haid, orang lelaki tak ada haid. Jadi kita pun kata, alah ni bukan cerita kita. Tak apa tuan-tuan. Kalau bukan cerita kita pun, cerita mungkin anak kita. Kita kena tahu hukum dia. Sebab kadang-kadang anak kita tak tahu hukum. Dia keluar darah haid, dia tak tahu. Contohnya. Atau banyak kes yang berlaku, haid tu lebih daripada 15 hari. Nak buat macam mana ni? Kadang-kadang ayah kena tahu. Mak kena tahu. Kadang-kadang kita ada kakak tak tahu. Jadi ilmu ni bermanfaat. Walaupun dia bukan untuk kita sendiri, tetapi dia sangat bermanfaat. Paling-paling tidak ia adalah merupakan ilmu yang nanti mungkin kita boleh sebarkan. Kalau orang tanya tentang masalah ni, maka bolehlah kita jawab, insya-Allah. Jadi ilmu Allah Taala ni maha luas. Jadi kenapa diceritakan dalam ensiklopedia solat? Kerana haid ini antara perkara ataupun perkara yang berlaku kepada wanita yang mana menghalang dia daripada melakukan solat. Itu ada kaitan dekat situ. Oleh kerana haid ini ada kaitan dengan solat. Artinya kalau orang yang datang haid, maka dia diharamkan solat. Maka kita ceritalah, dia masuk ceritanya dalam ensiklopedia solat. Baik tuan-tuan, jom kita baca berkenaan dengan haid ini. Orang perempuan dia lebih biasa, lebih dekat lah. Kalau orang perempuan sebab dia memang mengalami dia setiap bulan. Setiap bulan dia akan lalu benda ni dan dia adalah lebih dekat dengan mereka. Kita pun tak dekat sangatlah. Kita sebab kita tak melalui dia, tapi kita dekat dengan isteri kita. Ada masanya no entry contohnya. Kita tahulah tu. Ada signal, ada masalah. Ada perkara yang terpaksa kita, orang kata no entry lah sekejap. Contohnya lah. Ini ada kaitan juga dengan kita. Jadi kena tahu. Okey. Baik. Apa itu darah haid? Haid adalah satu keadaan fisiologi yang tetap dan teratur. Ini perkara yang berlaku dalaman wanita. Dia berlaku secara teratur dan berlaku pada setiap bulan. Okey. Ia dialami oleh wanita yang berada dalam lingkungan umur yang berupaya untuk mengandung. Maknanya kalau orang tu tak boleh mengandung lagi, dia tak akan ada darah haid. Okey, bila datang darah haid tu maknanya kalau sekiranya lepas dia datang darah haid, kemudian walaupun kanak-kanak tu kata umur baru 9 tahun baru umur 9 tahun tiba-tiba datang haid. Kalau anak itu dikahwinkan, dia boleh melahirkan anak. Itu tanda dia. Itu tanda Allah Taala, ini kekuasaan Allah Taala. Allah Taala nak tunjuk, nak bagi signal kepada seorang kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan, bila masanya dia bersedia untuk mengandung. Allah tak bagi signal. Ini cara dia. Kalau tak kenal tuan-tuan, kalau bayangkan tak ada darah haid, contohlah tak ada darah haid, tahu tak kita bila anak kita, anak perempuan kita atau isteri kita akan melahirkan anak? Tak tahu tuan-tuan. Jadi bila datang haid, automatically kita tahu, sampai dah masa dia. Artinya kalau kanak-kanak itu mana berkahwin contohnya, dan dia melakukan persetubuhan, maka dia boleh melahirkan anak walaupun umurnya baru 9 tahun. Baru umurnya contohlah 9 tahun dah maknanya datang haid, artinya dia telah pun baligh dan boleh melahirkan anak. Ni kita kena tahu juga tu. Baik, selain menjadi medium transformasi seorang kanak-kanak perempuan kepada wanita dewasa, ia juga bertindak sebagai aras pengukur peningkatan tanggungjawab dalam aspek ibadah. Ini mak ayah kena tahu. Sebab anak-anak dia umur 9 tahun, dia rasa dia budak lagi. Anak-anak kita lah, siapa-siapa tuan-tuan ada anak-anak perempuan, kalau umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 tahun, hatta masuk sekolah menengah pun, umur 12, 13 tahun pun dia rasa dia budak lagi. Sebenarnya tak tuan-tuan. Budak bila sampainya umur baligh, dia adalah dewasa walaupun dia budak-budak. Ini dia ceritanya. Ini penting ni. Ini benda yang kena kita bagi tahu dekat anak-anak kita.
awak tu bila dah sampai umur balik, artinya sudah datang haid, maka tanggungjawab seorang anak itu sama macam mak dia, sama macam atuk dia, sama macam kakak-kakak dia yang umurnya 30-40 tahun. Hukum sama dalam hukum syarak. Ya, artinya apa dia? Itu tanda ukuran dia, tanda dia bahawa anak itu telah pun menjadi dewasa walaupun budak lagi pada pandangan kita. Tapi pada hakikatnya dari sudut hukum syarak, dia sudah pun menjadi orang dewasa. Nah, macam dia macam kakak dia. Okey? Baik. Jadi pada masa itu bila dia sampai dia datangnya haid, maknanya dia dari sudut ibadahnya, dari sudut perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, dia hukumnya sama macam orang dewasa. Ya? Ini dia. Okey? Maksudnya segala benda-benda yang diwajibkan ke atas orang dewasa, maka wajib dia buat. Kalau mak dia wajib berpuasa, maka dia berpuasa wajib walaupun umur baru 9 tahun. Kalau tak buat, berdosa. Sama macam mak dia dosanya. Sebab dia dah dewasa. Ini dia punya tu, ini perkara yang penting. Kalau mak dia wajib puasa, dia wajib puasa. Wajib solat, wajib solat. Wajib haji. Sama hukum dia dengan mak dia. Ini perkara yang perlu kita beri peringatan pada anak-anak kita. Maknanya kalau dia tak solat, maka itu adalah satu dosa yang besar, yang wajib kita mak ayah ni selalu ingatkan. Sebab anak-anak dia rasa dia budak-budak, walaupun dah balik, walaupun dah datang haid, contoh dia rasa dia macam budak-budak. Kadang-kadang dia tak solat, contoh, ataupun dia tidak menutup aurat. Bila dah mula balik ni tuan-tuan, maka hukumnya sama macam orang dewasa. Dia kena tutup aurat, dia kena solat, dia kena tinggalkan benda-benda kemaksiatan, segala-galanya. Kenapa? Kerana segala apa yang dia buat, dia sendiri akan menanggung dosanya, dan dia sendiri akan mendapatkan ganjaran pahala daripada setiap apa yang dia buat, kerana dia telah pun mencapai umur bertanggungjawab. Mana umur tanggungjawab ni, bila dia mula balik, maka dia mula mengambil tanggungjawab sendiri, walaupun dia memang budak-budak lagi pada zahirnya, pada pandangan kita. Okey? Baik. Semasa kedatangan haid, seorang wanita kehilangan darah. Okey, kita tahulah mana haid ni adalah darah akan keluar. Tempoh pembiakan seorang wanita berdasarkan perubahan dalam hormon untuk pembiakan. Okey. Jadi ini yang berlakulah. Ini yang berlaku, dia akan keluar. Memang kitaran dia, memang itulah yang akan berlaku setiap bulan bagi kanak-kanak ataupun seorang wanita yang telah pun balik. Baik. Apa fungsi dia? Fungsi kita lahir adalah untuk menghasilkan telur ataupun ovum, yang matang daripada ovari dan menyediakan lapisan dalam rahim untuk implantasi embrio. Ni untuk proses dia keluar tu sebenarnya adalah untuk proses keluarkan telur, dan daripada situlah nanti akan lahirnya anak. Ini proses dia. Mana kalau tak berlaku benda ni, dia tak boleh mengandung. Ini proses. Inilah menggambarkan maknanya kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Taala yang Allah Taala aturkan yang berlaku dalam diri wanita dalam proses untuk melahirkan anak, melahirkan kita lah. Walaupun kita tak nampak proses itu berlaku, tapi dia berlaku kepada setiap ibu-ibu yang maknanya akan melahirkan anak. Dan ini berlaku oleh ibu-ibu kita. Telah pun lalu benda ni. Walaupun mungkin kita tak begitu perasan sangat benda ni. Sebab apa? Sebab kita tak fikir pun. Kita tak fikir pun apa yang berlaku dalam perut tu. Yang penting kita tahu apa dia? Mak kita mengandung, kerana lahirkan kita. Itu saja yang kita tahu. Kita tak tahu apa proses dalam dia. Tapi inilah proses yang dibuat, yang berlaku dalam diri ibu-ibu kita, sehinggalah akhirnya melahirkan anak. Baik. Jika tidak berlaku persenyawaan, telur akan mengalami degenerasi dan dibuang bersama bahan main lain yang keluar pada tubuh wanita melalui saluran kemaluan dia. Jadi kalau dia tak ada berlaku persenyawaan, tak ada berlaku persetubuhan, maka telur tu dia akan keluar lah. Dia akan keluar sendiri. Tidak, sebab dia tidak akan simpan lama. Oleh itu proses haid sangat penting kerana ia membuang keluar darah muka dan lendir dari sel-sel yang sudah mati. Dia proses pembersihan. Bayangkan kalau benda ni tak keluar, darah ni tak keluar, apa jadi? Dia simpan dalam badan, dia boleh membawa penyakit kepada perempuan tersebut. Jadi ini kerja Allah Ta'ala. Ini kebijaksanaan Allah Ta'ala mengatur macam mana nak jaga kesihatan wanita itu supaya wanita itu terus sihat, terus nanti boleh lahirkan anak. Itu proses. Walaupun nampak darah tu kotor, tapi memang dia perlu dikeluarkan. Dan Allah Ta'ala keluarkan benda ni secara automatik.
Tak payah buat apa-apa, tak payah makan ubat, tak payah. Dia main keluar sampai masa dia keluar, sampai masa dia keluar. Yang tanpa ada kontrol pun, tak boleh nak halang dia. Dia memang setiap masa dia, setiap bulan dia akan keluar. Dan kebanyakan wanita dia keluar mengikut jadual dia. Dia ada jadual. Ada yang perempuan dia tahu awal bulan dia akan keluar, awal bulan dia keluar. Tapi ada juga yang ada masalah mungkin kesihatan ke, dia akan mungkin lari sikit tarikh dia kan. Tapi itulah kebijaksanaan Allah SWT mengatur yang terhadap diri wanita, dia jadi macam tu. Baik. Justru maklumat sains perubatan tentang haid ini perlu diliti dengan rapi sebelum sebarang hukum fiqh dikeluarkan. Jadi sebab itulah sebelum hukum fiqh dikeluarkan, jadi sebab benda yang berlaku dalam tubuh badan manusia ni bukan semua orang tahu. Para ustaz, para ulama tak tahu apa yang berlaku dalam tubuh badan wanita. Yang tahu siapa dia? Yang tahu para doktor, para saintis yang buat kajian. Jadi kalau nak keluarkan hukum, dia kena tahu dulu apa yang akan berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku sebenarnya dalam tubuh badan wanita itu. Bila dia tahu, lagi mudahlah dia para ulama kita untuk mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid ini. Baik. Contohnya para fuqaha sendiri berbeza pendapat tentang tempoh mula perempuan itu datang haid. Ini kerana berdasarkan pada kajian perubatan, permulaan haid bergantung kepada beberapa faktor seperti kaum, genetik, iklim persekitaran dan status nutrisi serta pemakanan. Jadi rupa-rupanya berdasarkan kepada kajian sains, haid ni datang bukan serentak, bukan sama. Walaupun kadang-kadang anak kita daripada mak ayah yang sama, tetapi haid datang tak sama. Ada anak 9 tahun dah datang haid. Ada anak 10 tahun baru datang haid. Ada yang 12 tahun baru datang haid. Ada mungkin masuk sekolah menengah baru datang haid. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada tubuh pada anak tu sendiri, berdasarkan kepada pemakanannya, faktornya, faktor-faktor berbagai faktor, dan ini adalah semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan iklim juga. Orang yang duduk negeri negeri panas contoh, mungkin lebih cepat datang haid mungkin, ataupun orang negeri sejuk payah sikit, mungkin sejuk payah nak keluar, mungkin orang lah, mungkin proses dia sama. Ini pun dikaji oleh maknanya mereka-mereka yang ada kepakaran dalam bidang perubatan dan sebagainya. Baik. Itu mukadimah dia tentang haid ini. Baik, kita pergi secara detail sedikit tuan-tuan, mata Allah SWT, daripada ta'rif bahasanya. Ta'rif bahasanya haid adalah perkataan dasar yang berasal daripada kata kerja hadha. Ini dari bahasa Arab. Haid ni bukan bahasa Melayu. Haid ini adalah bahasa Arab. Mana perkataan asal dia pada? Hadha. Hadha. Kemudian kata tunggal bagi haid ialah haidah. Asal perkataannya haidah. Ini dalam bahasa Arabnya, perkataan asal dia adalah haidah. Itu haid. Tetapi kalau jamak, kalau banyak, barulah disebut haid. Jadi haid tu sebenarnya bukan satu, banyak haid. Itu dia disebut bahasa lah. Ataupun disebut kalau banyak juga disebutkan haidat. Haid ataupun haidat. Ini disebut bahasa Arab lah. Okey. Ataupun perkataan hiyad, pula bermaksud darah haid. Darah haid dia panggil hiyad. Okey. Ini beberapa kalimah Arab lah. Okey. Yang mungkin kita jarang-jarang dengar lah. Kita dengar haid je. Kita tak dengar haidah, kita tak dengar hiyad, kita tak dengar haidat, kita tak dengar benda tu semua. Tapi tak apa. Okey. Tak ingat sangat pun tak apa. Ini pun tak penting sebab dia tak masuk puasa kecuali anak-anak kita nak masuk puasa lah, kena hafal semua tu istilah-istilah dia umur tengah puasa sekarang ni, tengah puasa okey, gulak insya-Allah selamat berjaya, bitaufiq wan najah insya-Allah pada anak-anak kita, pelajar-pelajar USIM yang sekarang ni dalam mood peperiksaan mood peperiksaan. Okey, baik, itu dari sudut ta'rif bahasanya. Baik, dari istilahnya ialah haid ialah darah kotor yang keluar daripada seorang perempuan yang sihat bukan kerana melahirkan anak. Darah ini berasal daripada rahim wanita yang balik dan datang pada setiap bulan. Ini istilah dia lah. Darah yang kotor, darah yang keluar tu bukan darah bersih. Jangan risau pula keluar habislah darah kan. Keluar takut darah keluar Tak, dia darah yang keluar itu darah yang kotor. Darah yang tidak diperlukan oleh tubuh badan. Dia keluar yang kotor. Dan dikeluar daripada siapa? Yang sihat dan bukan kerana melahirkan anak. Kalau lahir anak, nama lain pula, bukan haid, dipanggil nifas. Okey, darah nifas. Baik. Kemudian tempoh dia. Ini pun tempoh ni perlu tahu sahabat-sahabat tuan-tuan.
Berapa lama haid ni? Para ulama berbeza pendapat dalam menentukan tempoh mula dan berakhirnya haid serta tempoh biasa. Ada khilaf. Bukan satu pandangan saja. Darah haid ni dia banyak. Banyak dia punya perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. Kenapa dia berbeza? Kerana kerana haid ini bergantung pada keadaan individu, berbeza berdasarkan saiz badan dia, bangsa, umur dan iklim setempat. Jadi dia tak boleh, ulama tidak boleh mengatakan okey, haid ni datang umur sekian-sekian, tak boleh. Dia tidak boleh kata begitu. Sebab apa? Sebab masing-masing berbeza macam saya sebutkan tadi. Maknanya ada anak-anak kita pun walaupun daripada mak yang dan ayah yang sama pun dia datang haid, tempoh masa dia berbeza-beza. Dia tak sama. Dia tak sama. Jadi oleh kerana tak sama, maka dia kena tengok individu masing-masing lah. Anak-anak kita tu ataupun perempuan tu kena tengok diri mereka masing-masing. Baik. Mengikut pandangan ulama, tempoh paling singkat haid ialah sehari semalam. Boleh berlaku paling singkat 1 hari semalam kering habis. Dia dah boleh solat, dah boleh buat ibadat-ibadat yang lain. Itu tempoh yang paling singkat boleh berlaku mengikut mazhab Syafi'i. Dan tempoh biasa ialah 6 atau 7 hari. Ini tempoh biasa. Kebanyakan orang perempuan haid dia antara 6 hingga 7 hari. Seminggu lah. Seminggu. Dan tempoh paling panjang adalah 15 hari 15 malam. Paling lama. Paling lama dia 15 hari 15 malam. Itu pun dia tak sama. Kadang-kadang anak, saya pun ada seorang anak memang maksimum. Memang setiap bulan maksimum 15 hari. Dia tak solat dalam tempoh masa 2 minggu, tuan-tuan. Boleh berlaku. Ada anak-anak biasa dalam seminggu dah biasa dah habis. Boleh berlaku. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, tidak ada had maksimum dan minimum untuk haid, tetapi semuanya berdasarkan kepada kebiasaan seorang wanita. Ini kat mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata tak ada had. Kalau selagi mana dia datang haid, selagi mana tak bersih lah. Ikut kebiasaan dia. Kalau contohnya lah, berdasarkan pada pendapat ini, kalau dia datang 10 hari, kalau biasa 10 hari, maka itulah 10 hari itu haid dia lah. Dia tak kira, dia bukan umum. Bukan untuk semua orang. Sebab ada orang yang sehari semalam mungkin, ada orang yang 10 hari. Ada kemungkinan juga berdasarkan pendapat Imam Malik, kalau orang terlebih daripada 15 hari. Kata sampai 20 hari, contoh sampai 20 hari. Tapi memang setiap bulan 20 hari. Maka sudah jadi kebiasaan bagi dia. Maka itu pun dianggap darah haid mengikut mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i kata haid maksimum dia 15 hari. Lepas daripada 15 hari bukan lagi darah haid. Maka perempuan itu dia kena mandi dan kena solat macam biasa. Walaupun darah keluar, walaupun darah masih keluar, kalau selepas 15 hari dia kena solat. Sebab apa? Darah itu tidak dianggap darah haid, tetapi dianggap sebagai darah istihadah. Istihadah ni macam jenis penyakit lah. Maknanya dia di pendarahan dia keluar darah lebih daripada tempoh masa yang dia tetap. Ini pandangan siapa? Pendapat yang kita pegang lah hari ini, mazhab Syafi'i. Kalau lebih daripada 15 hari dia tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Mana kena solat lah, kena solat. Itu cerita dia. Itu penting. Itu penting kita tahu, sebab kadang-kadang anak kita ni dia tak tahu. Dia tak tahu. Lebih 15 hari sampai 20 hari darah keluar, haid lagi, haid. Sebulan haid contohnya. Tak kena. Kalau ikut kita pegang mazhab Syafi'i, memang 15 hari maksimum. Lepas tu dia kena solat, dia kena buatlah apa yang patut lah. Kena carilah apa benda yang boleh menghalang darah tu daripada keluar. Lepas 15 hari tu, maka dia kena solat. Dan satu perkara yang perlu diberi perhatian juga bagi mereka yang istihadah ini, bila dia ambil wuduk, dia tidak boleh ambil, pandangan ulama menyebutkan dia tak boleh ambil wuduk sebelum masuk waktu solat. Dan dia tidak boleh solat lebih daripada satu waktu. Ini pandangan ulama. Maksudnya bila dia dia azan, baru dia ambil wuduk. Bila azan, dia ambil wuduk, dia bersih-bersih dulu, kemudian dia wuduk, dia solat. Contoh dia solat maghrib, masuk waktu maghrib, dia bersih-bersihkan, dia ambil wuduk, dia solat maghrib. Kemudian dia tak boleh tunggu solat asar, solat isyak dengan wuduk yang sama. Sebab darah tu sentiasa keluar. Ini bagi orang yang ada istihadah. Jadi apa yang perlu buat? Bila masuk saja waktu isyak, dia bersihkan balik, dia ambil wuduk balik. Barulah dia boleh tunaikan solat.
Ini bagi mereka yang ada masalah istihadah. Sama keadaannya dengan orang yang ada istilah yang disebut dalam bahasa Arab silsilbul. Silsilbul ni maknanya orang yang ada masalah pembuangan air kecil. Dia pergi buang air kecil, dia tak habis. Ya, dia buang, dia tak habis. Dia macam keluar, dia tak kering, tak kering betul. Maka begitu juga orang yang ada masalah ini, artinya dia pertama kaedahnya ialah dia kena buang air kecil, ambil masa mungkin 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu. Maknanya dia kering betul, barulah dia ambil wuduk. Bila masuk waktu baru dia ambil wuduk. Sebab walaupun dah kering, tapi kadang-kadang dia boleh keluar lagi. Lepas ambil wuduk dia boleh keluar lagi. Orang begini pun tidak boleh menggunakan, tidak menggunakan satu wuduk untuk lebih daripada satu solat, mengikut pandangan ulama. Maksudnya dia kena ambil setiap waktu. Kecuali lah memang dia yakin betul kering lah. Maknanya kalau dia buang air contohnya setengah jam sebelum masuk waktu maghrib contohnya. Maknanya kering lah betul, dia yakin tak keluar, dia ambil wuduk, maka bolehlah pakai untuk solat isyak. Tapi kalau jenis orang yang memang tak habis, maka dia kena setiap waktu kena ambil wuduk, dan tidak boleh ambil wuduk sebelum apa? Sebelum masuknya waktu. Itu keadaan dia. Baik. Kemudian kita lihat perkara-perkara yang diharamkan ketika haid. Ini pun kita sebenarnya dah tahu, banyak dia tahu, namun kita pergi malam ni untuk melihat bukti-bukti atau dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW. Baik, perkara yang diharamkan ketika haid. Apa dia perkara yang diharamkan ketika haid? Pertama adalah solat. Orang perempuan tak boleh solat. Bukan saja dia tak wajib, bahkan haram solat. Jangan nak tunjuk rajin. Contohnya lah dia kata okey tak wajib. Solat orang haid tak wajib, tapi kan nak solat tak apa, tak boleh, tak betul. Haram, berdosa. Tak payah tunjuk baik. Masa haid jangan solat, tak boleh, haram, berdosa. Haram melakukan solat ketika dalam haid. Kenapa? Kerana syarat-syarat sah solat adalah bersih daripada hadas dan juga najis. Itu syarat dia. Mesti bersih daripada hadas dan najis. Baik. Malah haram bagi mereka melakukan sebarang solat. Bukan solat yang wajib saja. Solat yang sunat pun tak boleh buat. Apa nama solat haram dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan haid. Okey? Kenapa? Solat seperti mana kita jelaskan tadi, ibadah yang mensyaratkan suci bagi orang yang melakukannya. Okey, itu syarat dia. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, inni ustahab fala athur afada'us salah. Qala Rasulullah SAW, innama zalika irqun walaysat bil hidah. Fa idza aqbalatil hidah fad'is salah wa idza adbarat faghsili anki athar ad-dammi wa tawaddai. Okey. Jadi hadis ni riwayat Nabi, pada sahabat seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan bertanya. Okey, dia bertanya tentang darah haid, bukan darah haid, darah istihadah. Mana tempoh dia dah panjang, lama. Okey, mana kalau ikut mazhab Syafi'i lebih 15 hari. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa hal aku ni? Darah dah lebih daripada tempoh yang sepatutnya haid, tempoh biasalah. Kemudian Nabi kata, dia tanya, Nabi pun kata, tidak, itu tanda tubuh termasuk penyakit, bukannya darah haid. Artinya tempoh yang lebih daripada yang sepatutnya, kalau ikut pandangan Syafi'i yang disebutkan tadi 15 hari, maka itu sebenarnya bukan darah haid, tapi dia adalah darah penyakit. Okey, maka Nabi suruh apa? Nabi suruh, maka hendaklah anda tinggalkan solat kalau haid. Kalau betul-betul datang haid, barulah kena tinggalkan solat. Okey, dan apabila selesai haid tu dah kering, maka adalah mandi. Okey, dan kemudian selepas tu ambil wuduk macam biasa, dan kemudian tunailah solat. Ini dalil lah yang menunjukkan bahawa tidak boleh seorang wanita yang dalam keadaan haid menunaikan solat. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua, ada satu kelebihan tentang solat ini. Ini juga adalah merupakan rahmat Allah SWT kepada wanita. Dan ini termasuk dalam yang disebutkan dalam maqasid syariah sebagai hajiat. Hajiat ni perkara yang diperlukan oleh umat Islam.
untuk memudahkan umat Islam itu melakukan amal ibadah. Okey, maksud apa dia? Maksudnya kalau contohnya lah, bayangkan kalau sekiranya orang perempuan itu dia kena qada solat dia sebab haid. Bayangkan berapa banyak solat dia kena ganti banyak. Tapi inilah rahmat Allah SWT kepada umat manusia, kepada umat Islam khususnya, pada wanita. Allah Ta'ala tahu kalau sekiranya orang perempuan itu wajib, boleh je Allah Ta'ala nak wajibkan. Allah Ta'ala boleh wajibkan, boleh. Sebab itu hak Allah. Kita ni adalah hamba yang wajib menurut perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sama ada kita suka ataupun tak suka. Boleh Allah Ta'ala pula, boleh. Apa hak yang ada pada kita untuk kata apa, kenapa pula wajibkan? Tak ada hak pun. Apa saja Allah Ta'ala wajib, kita kena buat. Suka tak suka, wajib buat. Okey? Boleh Allah Ta'ala buat. Tapi Allah, sifatnya Rahman, Rahim Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala kata tak wajib. Solat tak apa. Solat kalau orang yang haid, tak payah ganti, tak apa. Sebab apa? Sebab nak memudahkan. Itu syariat Islam dimudah sebenarnya. Syariat Islam ni syariat yang sangat mudah. Tidak ada suatu hukum pun yang tidak mampu dilakukan oleh umat Islam. Yang wajib, semuanya mampu dibuat oleh umat Islam. Tak ada benda yang tak boleh buat. Kalau tak buat itu bukan kerana dia tak mampu, dia malas, ataupun dia kurang iman, tidak ada keyakinan dalam diri dia untuk melakukan solat. Sebab solat ni contohnya solat tapi berdasarkan pada kajian, majoriti umat Islam tak solat. Majoriti umat Islam tak solat sepenuhnya. Jumlah dia, peratusan dia yang tak solat sepenuhnya lebih ramai daripada orang yang solat sepenuhnya. Itu fakta, tuan-tuan, berdasarkan pada kajian. Walaupun dia cuma katalah 5 minit, 10 minit, tapi ramai tak solat daripada yang solat. Menarik juga cerita yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita yang pergi Turki, dan adalah yang mengaitkan, oh ini sebab inilah maka Allah Ta'ala turunkan bala bencana kepada orang Turki. Dia kata apa? Orang Turki ni walaupun namanya Islam, majoriti penduduk dia, tuan-tuan, nak berselawat pun tak reti. Itu ada beberapa interview dia buat lah. Dia buat test dekat YouTube, dekat TikTok sebagainya. Dan bila sebut nama waktu solat pun, majoriti yang jumpa tu tak tahu solat, jenis solat, berapa solat pun tak tahu. Teruk, tuan-tuan. Jadi adalah yang mengatakan, oh inilah sebabnya kenapa Allah Ta'ala turunkan bala bencana. Bencana maknanya berlakunya gempa bumi. Tuan-tuan, kita tidak ada hak untuk mengatakan bahawa berlakunya gempa bumi itu disebabkan kerana orang kat sana tak solat, orang sana tak kenal agama. Okey? Sebab apa? Kita bukan dapat wahyu, tuan-tuan. Kita tak ada wahyu yang mengatakan bahawa oh ini adalah kerana kemaksiatan yang berlaku di kalangan orang Turki, maka layaklah mereka kena earthquake, kena gempa bumi yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Kita tidak tahu, tuan-tuan. Kita tidak tahu. Kenapa? Itu satu. Yang keduanya, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW tidak sama macam umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah Ta'ala bagi balasan itu secara tunai, cash. Buat je maksiat, terus dapat bencana. Pergi tangkap ikan, contohnya kaum Bani Israel tangkap ikan hari Sabtu, terus jadi monyet, tuan-tuan. Terus jadi monyet, jadi monkey. Kemudian dimatikan oleh Allah Ta'ala lepas itu. Ada yang terbalikkan bumi. Kenapa? Kemaksiatan dilakukan oleh mereka, umat-umat zaman dahulu. Umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah Ta'ala tangguhkan balasannya. Jadi kita tak boleh nak kata, oh berlakunya demikian adalah kerana kemaksiatan yang berlaku. Kalau kita bandingkan Turki tu, Islam, orang Turki itu ada akidah, sekurang-kurangnya mereka beriman pada Allah, walaupun mereka tak salat, mereka buat maksiat, minum arak, berzina sebagainya, tapi masih lagi Islam. Okay, kalau kita bandingkan dengan Amerika, majoriti rakyat Amerika lebih kafir, lebih teruk, kahwin sama sendiri pun dah biasa, perempuan kahwin perempuan, lelaki kahwin perempuan,
Mereka itulah yang layak sepatutnya dikenakan muka bumi, apa nama ni, gempa bumi, yang patut dimatikan, diturunkan balik oleh Allah Ta'ala. Contohnya kan, ni dekat Israel lebih layak dikenakan balasan bala bencana oleh Allah Ta'ala berbanding dengan Turki. Dari sudut logik kan. Sebab apa? Sebab maksiatan yang berlaku dekat Israel, bunuh orang Islam dan sebagainya, lagi teruk dosa dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak turunkan bala dekat sana? Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan berlaku maknanya bencana begini dekat negara-negara lain? Kenapa berlaku dekat Indonesia? Okey, kenapa berlaku setengah negara Jepun je tu? Kenapa Jepun? Kenapa Allah Ta'ala pilih-pilih negara ni? Kerana pada hakikatnya ia berdasarkan kepada bentuk muka bumi setempat. Bukan sebab maksiat yang dibuat oleh manusia. Memang dekat Indonesia memang ada gunung berapi, tuan-tuan. Maka sampai masa dia meletus gunung berapi, maka berlakulah gempa bumi, berlakulah kematian, berlakulah tsunami. Itu sebab dia. Boleh tak kita kata, oh sebab Indonesia ni kan satu rumah ada Hindu, ada Kristian, maka Allah Ta'ala turunkan balik? Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sama juga dengan Turki, apa yang berlaku hari ni. Kita ni pun banyak berlaku macam tu. Kan? Oh, bila banjir je. Bila banjir. Contoh kat kita kat Malaysia ni banjir lah. Oh, banjir ni sebab maksiat lah ni. Sebab tu banjir. Betul ke? Kita Malaysia ni kalau banding dengan UK, US tu jauh lebih dahsyat kemaksiatan kat sana. Sepatutnya banjir kat sana lah. Tapi kenapa banjir kat sini? Sebab negara kita, Malaysia ni, negara khalistiwa ni, dia jenis banyak hujan. Sebab itulah banjir kat sini. Okey, dekat negara Arab, dia bentuk muka bumi dia tu tidak ada hujan yang banyak, tak banjir tempat dia. Jadi itu yang kita faham. Jadi kadang-kadang kita ni mudah sangat nak menghukum. Bila berlaku apa-apa, ya ini sebab ni lah, ni bala. Kita tidak tahu adakah dia adalah memang bala. Kalau betul-betul ia bala yang diturunkan Allah Ta'ala untuk memberi peringatan manusia, tak apalah. Tapi nak kata secara tepat, inilah punca dia, turun bala ni kerana manusia buat ni, kita tak boleh sebab kita tak tahu. Itu perkara yang patut kita berikan perhatian lah. Takut nanti kadang-kadang kita mudah menghukum manusia dengan satu benda yang kita tak tahu. Baik, berbalik kepada tajuk kita ni. Okey. Perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan juga bagi mereka yang haid ini adalah puasa. Tadi kita cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat manusia ini, umat Islam khususnya wanita, mereka tidak perlu mengqadakkan solat kalau sekiranya mereka datang haid. Tak kisahlah berapa lama, selagi mana mereka dalam haid, mereka tak wajib qada. Ini adalah hukum Allah untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam. Artinya Islam ni agama yang sangat mudah. Boleh dilakukan oleh semua mereka yang telah pun baligh sebenarnya. Bahkan kadang-kadang yang tak baligh pun boleh. Anak-anak kita kadang-kadang umur 5-6 tahun dah boleh puasa. Tapi yang tua pula tak puasa. Jadi terbalik pula kan. Yang tua asyik-asyik gastrik ni tak lama ni. Gastrik akan orang kata merebak ni. Dia mesti puasa, mesti itulah gastrik akan tersebar luas kan. Ramai lah orang pergi beratur kat klinik minta ubat Kenapa? Kerana gastrik. Allahu Akbar. Kalau gastrik tak betul tak apalah takut nanti buat gastrik tiba-tiba tak sembuh gastrik dia kan. Sebab dia nak menipu Alhamdulillah. Baik, perkara yang juga diharamkan untuk orang yang berada dalam keadaan haid ialah berpuasa. Puasa ni kena qada. Jadi jangan buat kias pula. Kalau semayang tak wajib qada, puasa pun tak wajib lah. Jangan buat pandai-pandai pula macam tu. Puasa wajib qada. Kenapa puasa dia wajib qada? Sebab puasa bukan datang hari-hari. Puasa ni setahun sekali je. Dan puasa pula 30 hari je. Dan 30 hari ada masa dia boleh puasa, ada masa tak boleh puasa. Artinya paling teruk pun dia kena ganti 15 hari. Itu maksimum. Hari lain dia boleh puasa. So tak adalah berat. 15 hari tu boleh dibuat dalam tempoh berapa? 11 bulan. Kan? 11 bulan sebelum datang Ramadan akan datang, ada 11 bulan untuk dia ganti puasa yang 15 hari tu. Maknanya kalau dia buat 1 bulan 1 hari pun dah dekat-dekat nak habis dah. Ada masa dia buat 1 bulan 2 kali puasa, tamat, habis, boleh ganti. Tidak ada masalah, tidak ada yang suatu benda yang menekan mereka, tak susah lah. Maknanya lepas tu Allah Ta'ala
maknanya mewajibkan supaya orang yang haid ni kalau kebetulan datang bulan puasa, dia kena ganti puasa dia selepas dia bersih daripada haidnya. Okey, baik. Malah tidak sah puasa yang dilakukan dalam keadaan haid, sama ada puasa wajib ataupun sunat. Okey, kalau dia puasa juga tak sah puasa tu. Okey, ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, bukankah apabila wanita itu haid dia tidak boleh solat dan berpuasa. Ini buktilah. Bukti yang menunjukkan bahawa kalau sekiranya seorang wanita itu dalam haid, maka dia tidak boleh berpuasa, dan kita telah sebutkan tadi dia juga tidak boleh melakukan solat. Baik. Seterusnya, apa yang tidak boleh dilakukan? Tawaf. Tawaf tak boleh buat, tuan-tuan. Kalau ditakdirkan dia pergi haji ke, dia pergi umrah ke, maka tawaf dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Jadi kena bayar dam lah. Okey. Baik, diwajibkan bersuci untuk melakukan tawaf kerana ibadah seperti solat, antara yang lainnya at-tawaf bil baiti salatun. At-tawaf bil baiti salatun. Tawaf ini di Baitullah itu adalah sama hukum dia macam solat. Artinya mesti berada dalam keadaan yang bersih. Illa anna Allah ahalla lakum fihi al-kalam faman takallam fala yatakallam illa bi khair. Kecuali yang berbezanya tawaf ini dengan solat, tawaf ni boleh bercakap. Boleh bercakap, dan barang siapa yang bercakap maka hendaklah bercakap benda-benda yang baik. Jadi hukum dia sama dengan solat. Maknanya mesti berada dalam keadaan yang suci. Okey? Baik. Kemudian yang juga tidak dibolehkan bagi orang yang berada dalam keadaan haid ini adalah melakukan persetubuhan. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Tidak boleh, kerana ini diharamkan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Quran, yang bermaksud, dan mereka yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum haid, katakanlah darah haid itu adalah satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka untuk bersetubuh hingga mereka itu suci. Ini kena tahu. Kena tahu. Dan isteri, kalau contohnya suami nak juga, contohnya kadang-kadang ada, tuan-tuan, yang jenis suami yang tak tahu hukum, ataupun yang tahu hukum tetapi buat-buat tak tahu, melayan nafsunya. Haid pun haid lah, tak kisahlah, darah pun darah lah, kita pejam mata je. Contohnya kan. Boleh, tuan-tuan? Boleh tak isteri serahkan? Tak boleh. Kita dah azan ke? Ada sahabat dah azan dah? Dah masuk? Tak dapat signal. Ada sahabat kita dekat TikTok ni beritahu Insya Allah. Okey. Oleh kerana waktu Insya dah masuk, kita berhenti di sini, insya-Allah. Apa dia? Tajuk seronok. Okey, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah SWT, oleh kerana waktu Isyak pun dah masuk, kita berhenti di sini. Terima kasih sahabat kita dekat TikTok mengingatkan. Okey. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah SWT yang lemah Al-Quran al-Quran sendiri, tak mahu banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang bersama kita pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Subhanallah.